Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat datang pada tuan-tuan. Kita bertemu dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita meneruskan agenda kita untuk sama-sama kita menghayati kepada perkataan daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sama-sama kita melihat dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu pinjamkan masamu ayah. Tajuk yang amat penting, yang amat berharga, dan pada hari ini kita ingin meneruskan dengan kerangka kita, kerangka yang dibina di sekitar ayat yang ke-6 surah At-Tahrim yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada bahan bakaran api neraka. Di dalam surah At-Tahrim, Allah menyatakan tentang jagalah dirimu dan juga ahli keluarga. Allah mulakan dulu dengan diri kita, ayah-ayah yang ada yang sedang menonton sekarang di depan kaca TV, yang ada di atas talian di Facebook. Untuk kita sama-sama melihat bahawa diri kita perlu mulakan, ya, dan program ini adalah peluang, ruang pada bulan Ramadan ini untuk kita melihat diri kita. Kita jaga diri kita dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 3 perkara yang kita lihat sebentar tadi. Bina syurga di rumah. Bina syurga di rumah. Dengan melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, bagaimana kita boleh membina suasana bahagia itu sedikit demi sedikit. Tetapi yang pastinya itu juga yang akan membawa pada perkara yang kedua, bina rumah di syurga. Dan yang ketiganya, antara rumah di sini, di dunia ini, hinggalah ke akhirat nanti, kita ingin melihat apakah perjuangan, apakah struggle, apakah jihad yang sebenarnya perlu dibina dalam rumah oleh ayah-ayah yang sedang berada di depan kaca TV pada hari ini. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Anwar Hasin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, ya. Kita bersama pada hari ini untuk surah Al-Qasas. Ya Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Dan pada hari ini insya-Allah Ustaz, ya, kita nak melihat kepada dalam surah Al-Qasas ini banyak kisah-kisah, ya, kisah-kisah, dan qasas ini kisah dia ada kaitan dengan qussi, yang maksudnya kita nasihat daripada ibu Nabi Musa kepada kakaknya untuk ikuti di manakah belayarnya Nabi Musa dalam peti yang diletakkan di Sungai Nil tersebut, ya. Maksudnya bila kita melihat kisah ini, kita nak lihat sedikit demi sedikit perjalanan apakah yang boleh diambil panduan, ya, pada ayah-ayah yang berada di depan kaca TV pada hari ini. Moga-moga dengan ayat yang kita akan lihat pada hari ini memberi panduan kepada kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan menjemput Ustaz memimpin tuan-tuan yang berada di rumah membaca suratul Fatihah. Silakan Ustaz. InsyaAllah, ya. Sama-sama baca surah Al-Fatihah bersama-sama insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz yang memimpin bacaan Al-Fatihah sebentar tadi sebagai Ummul Quran. Yang kita baca Ummul Quran itu maksudnya induk kepada Al-Quran, ringkasan kepada seluruh Al-Quran ini ada dalam surah Al-Fatihah. Quran ini juga sebagai syifa, sebagai penawar kepada ayah-ayah, ya, kepada semua yang sedang mendengar sekarang ini. Lantaran itu, apabila dalam hidup kita sebagai ayah banyak tanggungjawab, ya, banyak cabaran, apatah lagi kita pada zaman pandemik COVID-19 ini, ya, kita banyak perkara yang perlu difikirkan. Kadang-kadang ia meresahkan, ia memberatkan hati kita, tetapi sudah tentunya kalau katakan seseorang sakit, dia ambil ubat, dan bagi hati kita ini yang sentiasa terancam dengan pelbagai penyakit dalam hati kita ataupun datang daripada luar, maka Al-Quran, ya, menjadi syifa kepada diri kita. Setiap kali kita ambil ubat ini, mestilah ambil dengan penuh perhatian, dengan penuh kejiwaan daripada qalb kita. Ya, dengan penuh khusyuk. Kerana kalau kita ambil tanpa penuh perhatian, ia menyebabkan mungkin ubat itu tidak memberi rahmah. Seperti mana Allah nyatakan dalam Al-Quran, bila kita mendengar Al-Quran, hendaklah kita dengar, ya, bila dibacakan, dengar dan senyap, ya. Kerana apa? Kerana itu akan mengundang la'allakum turhamun, dan itulah yang kita harapkan daripada perkongsian kita pada hari ini, Ustaz, ya. Kita boleh mendengar ayat Al-Quran daripada Ustaz, dan kemudian kita melihat sedikit apakah kefahaman untuk menjadi ubat. Kalau setiap hari kita ambil ubat ini, malah kita baca pada setiap hari dari masa ke semasa, insya-Allah kita keluar daripada bulan Ramadan ini adalah dengan hidayah, sehingga kan kita mampu menjadi ayah yang lebih bersyukur, dan kalau bersyukur pasti Allah akan tambah kebahagiaan di rumah dan hinggalah kita ke syurga nanti. Atas itu kita nak memulakan, Ustaz, ya, surah Al-Qasas, surah yang ke-28, halaman yang ke berapa hari ini, Ustaz, ya? 394. Kita akan baca daripada ayat 77 hingga 80, ya. Mari Ustaz memimpin bacaan, tuan-tuan yang berada di rumah untuk ikut bersama, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون صدق الله العظيم. Surahul Azim, inilah bacaan daripada surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 77 hingga 80. Surah ataupun ayat yang kita baca ini, tuan-tuan sekalian, hadir selepas peristiwa Qarun, Ustaznya, peristiwa Qarun, kemudian dibawakan ayat sebentar tadi pada 77. Surah Al-Qasas ini lebih kurang macam surah Nabi Musa lah Ustaz ya. Walaupun tidak ada satu surah pun namanya Musa, banyak kisah Nabi Musa dan kaumnya ini sepanjang Al-Quran, tetapi surah Al-Qasas ini banyak memberi fokus kepada Nabi Musa, dan salah satu daripada pengikut Nabi Musa adalah Qarun. Qarun ini dimaklumkan adalah saudara sepupu, ya, saudara ataupun dia adalah saudara sepupu Nabi Musa, iaitu anak saudara lelaki kepada ayah Nabi Musa yang kahwin kepada saudara perempuan. Maksudnya rapat dengan Nabi Musa dan memang pengikut Nabi Musa. Tetapi apabila beliau mendapat ilmu, mendapat ilmu yang istimewa untuk jadi kaya, Ustaz ya, dengan izin Allah dia jadi kaya. Ya, Ustaz boleh kongsi sikit tak Ustaz tentang Qarun ini, satu dua fakta menarik tentang Qarun, kalau boleh kongsikan sikit. Qarun ini merupakan satu hamba Allah yang wujud pada zaman Nabi Musa yang kita sebutkan merupakan saudara kepada Nabi Musa. Dan Qarun ini seorang yang kaya raya, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kekayaan yang banyak. Dikatakan bahawa kunci-kunci gudang perbendaharaannya itu dibawa oleh 4 orang, 4 bagasi keldai. Maksudnya sangat banyak lah. Dia punya kunci je. Dia punya kunci saja, kunci kepada harta karunnya. Namun fakta yang kita akan dapati daripada surah ni juga ialah bagaimana harta itu kemudian yang telah menenggelamkan Qarun. Telah membuatkan Qarun itu lupa kepada asalnya. Asal Qarun. Yang bukannya seorang yang asal terus kaya, tetapi dikurniakan oleh Allah. Okey, jadi itu antara poin penting. Poin penting, ya, itu maksudnya Qarun diberikan kekayaan selepas itu, tetapi dia dalam ayat yang sebelum itu 76 itu diingatkan la tafrah. La tafrah, maksudnya jangan overjoy, bahasa Inggerisnya, jangan melampau-lampau sangat gembira ataupun berbangga diri. Pasal bila dah dapat, dia waktu sikit ni dapat Ustaz ya, dia okey lagi, tapi bila dah lebih, kalau hati tidak dijaga betul-betul, bagi ayah-ayah muda mungkin bekerja tak banyak simpanan, tetapi bila lah lama bekerja, naik pangkat, kemudian dapat simpanan banyak, rumah dah beli, kemudian ada 3-4 unit dekat Shah Alam, satu dekat New Zealand contohnya. Pada waktu itu dah mulalah, ya. Waktu hari raya pun mungkin pertanyaannya pun bukan sekadar apa khabar, tapi akan bertanya pada orang lain, rumah ada berapa biji contohnya, kan, ataupun anak berapa orang. Perkara-perkara ini kalau tidak diuruskan dengan baik, Allah menyatakan ayat 76 yang kita tak baca tadi, ayat sebelumnya, innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka kepada orang yang berbangga diri, yang merasakan bahawa ini adalah kelebihan diri sendiri. Allah ingatkan pada ayat selepas itu sahaja, pada ayat yang ke-77, carilah wabtaghi, cari bersungguh-sungguh fima atakallahu darul akhirah, dengan potensi yang Allah berikan kepada kita, kepada saya, kepada tuan-tuan yang ada. Allah mulakan dahulu dengan darul akhirah. Dengan darul akhirah, mengapa? Kerana darul akhirah itulah yang lebih berbaloi, lebih penting. Dalam surah Ad-Duha Allah ada menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada ula, iaitu di dunia ini. Dan Allah ingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, dalam masa yang sama jangan lupa kepada bahagian daripada dunia. Apa maksud di sini? Maksudnya fokus masih lagi kepada hari akhirat bagi ayah-ayah yang sedang memang kerja mencari nafkah. Tetapi jangan lupa
ya, jangan lupa kepada dunia. Mengapa jangan lupa pada dunia? Ada orang yang dia cari akhirat, dia tidak mahu ambil langsung perkara dunia, tak nak cari nafkah, tak nak kerja, nak baca Quran, nak duduk dekat surau dan tidak mahu mencari sumber-sumber yang ada di dunia. Perlu cari kerana itu juga tanggungjawab sebagai seorang ayah. Cuma bila kita diberi tahu oleh Allah, carilah daripada akhirat, ya, bina segalanya untuk akhirat. Maksudnya bila kita bekerja, ya, bila kita ada anak di rumah, segala apa yang ada di dunia ini perlulah dialurkan. Perlulah dialurkan untuk mata wang, currency di akhirat nanti. Nafkah untuk beri pada anak, isteri, untuk akhirnya sampai ke syurga. Kita dapat duit, kita dapat rumah, dapat kereta untuk kita pergi majlis agama, kita pergi balik kampung untuk berbuat baik dengan ibu ayah. Itu yang dimaksudkan mencari akhirat tanpa kita melupakan hal dunia. Bukannya jangan lupa hal dunia, kita ambil 100% dunia, Ustaz, kan? Ataupun ada yang kata kalau macam tu saya kena ambil 50-50 kot, kan? 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Jadi waktu dunia itu solatnya lambat ataupun tak payah solat, lepas tu waktu Ramadan saya pergi umrah. Ada yang berpendapat begitu. Tapi sebenarnya dalam ayat ini fokus tetap akhirat. Fokus tetap akhirat. Di dunia ini perlu ambil untuk digunakan, dibawa sampai ke akhirat. Allah menyatakan pada ayat yang sama, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini adalah ayat yang amat besar maknanya, ya, bukan sekadar bersifat adil, ya, tetapi Allah menyatakan wa ahsin, baiki, berbuat baik sebaik-baik sebagaimana Allah pernah berbuat baik dengan kita. Ini berat juga, Ustaz, ya. Ya, betul. Pasal kalau Allah buat baik dengan kita ni, kadang-kadang kita ni lambat semayang ke, kita baca Quran ke tak baca Quran ke, Allah tetap bagi kita makan. Pada kita, ya. Ya. Jadi ayah, kalau katakan ahli keluarga tak buat baik, contohnya anak taklah ikut cakap sangat pun, masih lagi kita perlu bersifat ahsin dalam ayat ini. Ini adalah satu perkara yang amat tinggi, ya, sebagai satu kepentingan dalam hidup kita, ya, satu dalam keluarga, satu lagi di luar keluarga kita, dan salah satu komponen itu adalah masa. Masa. Dan nanti kita akan melihatlah, ya, macam mana masa ini yang dicontohkan oleh para nabi, berapa masa nak bagi pada keluarga. Kan Ustaz, kalau Ustaz punya, kalau ada orang bertanya berapa masa kita kena bagi pada keluarga ni, berapa Ustaz? 1 jam, 2 jam, seminggu, 2 minggu, ataupun stay at home macam sekarang ni, kekalkan sampai hujung? Kalau macam sekarang, dalam keadaan sekarang mungkin kita sepenuhnya lah, melainkan pada urusan-urusan yang tentu. Tapi dalam keadaan normal mungkin kita bahagikan antara waktu kerja kita. Ya, sekiranya kerja kita itu 6 jam, mungkin kita peruntukkan juga 6 jam seterusnya dengan keluarga. Ya, kerana kalau seorang pendakwah bekerja memang masanya peak. Jadi kita mesti seimbang. Apa yang saya dapat di sini adalah seimbang di antara dunia dan akhirat. Supaya kita tidak mengejar dunia sehingga kita keciciran akhirat. Dan kita berbuat baik kepada orang macam mana orang buat baik kepada kita. Dalam konteks keluarga, isteri kita mungkin dah menjaga rumah tangga dengan baik, Ustaz, ya, betul. Mungkin dia telah menguruskan rumah tangga dengan sebaik mungkin, dan anak-anak juga telah mendengar kata-kata ibu bapa. Dan kita seharusnya berbuat baik balik kepada ahli tersebut seperti mana mereka telah memberi komitmen dan kerjasama kepada kita. Jadi itu satu perkara penting, tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian, sebagai peringatan pada saya, ya. Kadang-kadang bila sibuk sangat, Ustaz, ya. Sibuk tu pun pasal katanya mencari nafkah, ya. Tapi dia sebenarnya tak pernah habis, kan. Dia berpusing terus, dan bila bercakap tentang tak pernah habis, itulah yang kadang-kadang masa itu terhad. Tapi dalam masa yang sama, kerjasama, maksudnya ayah akan cuba buat yang terbaik, ya. Dalam ayat yang seterusnya, pada ayat 78 itu, Allah bawakan balik kisah Fir'aun, ya. Fir'aun, dia kata bahawa yang dia kaya-kaya semua ni pasal ilmu dia. Usaha dia kata. Usaha dia, ya. Tapi sebenarnya orang-orang terdahulu ada yang lebih kuat lagi daripada ini, telah pun dihancurkan kerana mereka kata ini ilmu aku, ya. Dengan ilmu itu
tuan-tuan sekalian, dengan pengalaman kita, dengan banyak makan garam kita, kadang-kadang ia menyebabkan kita sakit jantung. Ya. Dalam hal ini sakit jantung bagi Qarun ini, dia rasa megah, dia rasa dia betul, ya. Pada ayat yang ke-79 itu, dia keluar bertemu kaumnya, dia pakai cantik-cantik, tunjukkan, sampaikan orang lain pun rasa betul jugalah. Bagus juga kalau kita ni boleh jadi macam Qarun. Dan zaman sekarang ini kita ada telefon Ustaz, ya. Dalam ini kita boleh tengok Facebook, orang tunjuk kereta, tunjuk sana makanan, wah sedap, yang daging RM500 tu pun kita rasa bilalah nak makan daging RM500. Bila perkara itu terjelma dalam hidup kita, khawatir nanti boleh nak dapat, tak ada masalah Ustaz, kan. Tetapi khawatir jangan sampai dia melangkau daripada akhirat kita. Bila melangkau daripada akhirat kita, apa jadi pada kaum ini? Dia kata innahu ladu hazzin azim, dia benar-benar mempunyai nasib yang baik, dia ni bertuah. Ya, ini pendapat yang betul ke tidak? Pada ayat seterusnya, orang yang berilmu berkata, yang berilmu, ilmu yang benar berkata apa? Sebenarnya kecelakaan adalah, ataupun kita boleh tengok pada ayat 80, ya. Orang yang dianugerahkan ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan. Ya, orang berilmu tahu bahawa thawab, pahala, ganjaran dari sisi Allah lebih baik daripada harta-harta si Qarun tadi. Zaman sekarang orang panggil harta Qarun. Harta Qarun. Okey, ingatkan harta yang yang jumpa harta Qarun tu harta yang tertimbus, ya, pada peristiwa seterusnya, kan. Allah nyatakan fa khasafna, ya, kami tenggelamkan Qarun ini di bumi. Jadi daripada Mesir sana tu orang kalau jumpa harta Qarun dekat Malaysia je, orang kata ini harta Qarun. Okay. Walaupun tak ada kaitan lah semestinya. Betapa nisbahnya harta itu yang kepada Qarun. Pada Qarun, ya. Dan orang rasa bila dapat harta Qarun, orang rasa gembira, kan. Walaupun dia kena tengok hukum, kalau dari segi fiqahnya ada hukum pula, kan. Kalau ini harta kerajaan ke apa, berapa banyak, itu bukan boleh ambil saja. Jadi kembali balik kepada ayat ini tadi, orang berilmu kata thawabullah, ganjaran daripada Allah itu lebih baik. Ya, bagi ayah-ayah, sebagai saya sendiri, saya kena faham bahawa ganjaran dari sisi Allah itu lebih baik daripada harta Qarun sebentar tadi. Mengapa? Kerana dengan harta yang banyak, kalau tidak menambah iman dan amal soleh, itu lebih merosakkan. Kalau dengan harta yang banyak, kita cari duit lebih banyak tetapi menyebabkan kita punya keluarga makin rosak, itu adalah tidak berharga. Ya, itu malah merosakkan lagi. Banyak saja institusi keluarga yang berantakan, suami isteri bekerja, anak dibiarkan, ataupun zaman sekarang Ustaz, ya, sampai paksa taska sila buka sekarang pasal kami nak bekerja. Kan? Jadi perkara-perkara begitu dalam, ya, kita tahu ada cabaran ekonomi, itu perlu kita raikan, tapi dalam masa yang sama juga jangan sampai nasib anak, ya, tergadai, keluarga tergadai kerana apa? Kerana mengejar dunia itu melangkau daripada akhirat. Tapi kalau kejar akhirat ini setakat inilah Ustaz, ya. Orang yang kejar akhirat ni dia tak pernah pula lah dia sanggup menggadaikan keluarga. Tak mungkin. Pasal kalau nak bina syurga di sana, tak boleh pula kata bang tak apalah bang, kita bergaduh kat sini, baling pinggan, tapi bila nanti kita jumpa kat akhirat dekat syurga. Tak mungkin, ya. Orang yang cari akhirat, cari syurga, seperti tuan-tuan yang sedang menonton sekarang ini, sudah tentunya kita nak lihat mana yang ada di dunia untuk nafkah, untuk kepentingan keluarga, kita cari, tetapi kita tidak lupakan akhirat itu sebenar-benarnya. Kita cari betul-betul, kerana siapa mencari akhirat, insya-Allah dunia akan bersama, sehingga kan kita dapat preview kebahagiaan bermula daripada rumah kita. Inilah cara pengurusan masa yang kita akan pergi lebih mendalam lagi bersama pesan pakar sebentar lagi. Moga-moga daripada surah Al-Qasas ini dapat panduan sedikit untuk saya, untuk tuan-tuan yang berada di rumah. Kita berehat sebentar, kita bertemu kembali selepas ini. Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga.
Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita dalam tajuk kita pinjamkan masamu ayah. Ya, inilah salah satu daripada rayuan, salah satu daripada dialog ataupun permintaan daripada anak-anak, daripada pasangan untuk ayah, daripada isteri kepada ayah-ayah yang berada, yang sedang menonton. Saya sebagai seorang ayah Ustaz ya, juga perlu mengambil bersama pada hari ini. Dan hari ini kita nak mendengar pesan pakar, seorang pakar yang berpengalaman ya melaksanakan coaching dalam bahagian parenting ya, coach dalam smart parenting. Saya bersama dengan coach Zaid Muhammad. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar? Saya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita dalam tajuk pinjamkan masamu ayah ya, dalam keadaan kita COVID-19 dengan kita berada di stay at home sekarang ini, ramai mungkin ramai yang sedar ada peluang masa bersama di rumah ya, yang amat didambakan oleh ahli keluarga, dan dalam masa yang sama juga ada keluarga stay at home tapi dia tak dapat menggunakan masa yang panjang itu, dia bergaduh pula. Jadi saya persilakan coach untuk berkongsi nasihat bagaimana pinjamkan masamu ayah berdasarkan pengalaman coach. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua para penonton setia dan juga ustaz dan tuan moderator. Satu topik yang sangat menyentuh hati kepada semua ayah, saya rasa. Ayah, pinjamkanlah masamu walaupun sedikit. Kebetulan konsep PKP ini tiba-tiba keluarga dimewahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyak masa yang boleh diluangkan. Maknanya kita berada di rumah, tak pergi ke mana. Tapi itulah, manusia sentiasa melihat sesuatu benda dalam bentuk yang positif atau negatif. Malah perkataan PKP itu sendiri, kalau kita olah dalam bentuk positif, kita boleh mendapat makna peluang keluarga positif, PKP. Ataupun bagi keluarga yang negatif, benda itu diterjemahkan sebagai perang sampai keluarga pecah, PKP juga. Jadi maknanya keputusan ataupun kecantikan keluarga itu berada di tangan kita. Saya suka untuk memetik beberapa ungkapan lah yang saya sendiri selalu gunakan dalam berinteraksi dengan keluarga, terutama apabila kita melihat ayat-ayat tadi menyentuh tentang kita naluri nafsu manusia kepada harta. Dan kita cuba olahkan kembali dengan dalam bentuk masa. Masa itu emas. Allah SWT bagi kepada kita 24 ketul emas sehari, 24 jam sehari. Tetapi emas itu juga boleh bertukar menjadi batu yang tak ada nilai dan terbuang begitu saja. Jadi kepada ayah-ayah yang mungkin rasa tertekan, mengejar harta, cuba ingat pepatah ni ya. Biar tak banyak kuasa, asal banyak masa. Ianya adalah trade off, tuan moderator. Di mana apabila kita mengejar harta, emas yang kita bawa tadi akan dibelanjakan kepada kerjaya, kepada perniagaan. Bukan saya kata benda itu salah, tetapi jika kita telah overspend emas itu kepada perniagaan, kepada kerjaya, ya Allah akan balas balik dengan pangkat yang tinggi, perniagaan yang besar dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita perlu membayar harta tersebut dengan masa, dengan keluarga. Jadi itulah yang menjadi dilema kepada semualah di seluruh dunia ini, dipanggil keseimbangan di antara kerjaya, kerja, perniagaan dan juga masa. Tapi di situ juga kita perlu yakin bahawa setiap dilema tu ada penyelesaiannya. Jadi di sinilah keindahan ayah yang beriman, yang tahu apakah harta sebenar yang perlu dikejar, iaitu syurga Adnin. Kalau kita check in hotel ni seolah-olah ini family room lah.
kita boleh duduk sama-sama dengan keluarga kita, dan ayah sebagai ketua keluarga wajib membimbing seluruh ahli keluarga untuk masuk syurga bersama-sama. Itulah mukadimah saya, Tuan Moderator. Okey, baik, terima kasih diucapkan pada coach. Satu fokus ataupun satu perumpamaan cara melihat yang amat menarik sebenarnya bila cakap tadi 24 ketul emas itu, ya, sama ada emas itu nak digunakan untuk membesarkan lagi perniagaan ataupun emas itu adalah untuk menempah family room di syurga, ya coach. Ya, betul. Baik, jadi itu sebabnya bercakap tentang keseimbangan ini, ya, dalam zaman sekarang ini, bila dah stay at home, kemudian nanti kita nak kembali balik ke tempat kerja. Sebelum ini kita dah nampak dah saya sibuk. Sekarang ni rupanya boleh berhenti sekejap. Tapi lepas ni tak pastilah berapa masa sibuk yang saya nak letakkan. Adakah kena bagi 12 ketul emas pada kerja pasal saya nak laburkan, nanti saya dapat nafkah bawa balik rumah, ya, ataupun kena bagi 6 ketul emas saja ke tempat kerja, yang bakinya itu ke rumah, ataupun macam mana formula untuk ayah ni sebenarnya, coach? Silakan. Okey. Ini satu analogi yang menarik di mana sebenarnya kita terhad, masa kita terhad 24 jam. Tetapi jika mengikut kajian saintis, setiap jam tu nilai dia berbeza. Ada empat nilai emas kita tu ataupun masa kita tu. Pertama sekali dalam benda-benda yang urgent, yang memang kita kena buat, benda penting, benda urgent. Contohnya kerja kita, report, meeting dengan klien, dengan bos, itu wajib kita buat lah. Maknanya nilai dia tinggi situ, kita kena buat. Tetapi tak setiap jam kita meeting, tak setiap jam kita jumpa klien. Dan banyak benda-benda yang urgent ni sebenarnya adalah silap kita sendiri juga. Kita tidak merancang dengan baik. Jadi perkataan merancang itu berada dalam kuadran yang paling bernilai, iaitu quality time. Masa berkualiti. Kita kena seimbangkan di antara kuantiti dengan kualiti. 1 jam yang berkualiti akan membawa ulangan hasil yang berganda-ganda, kerana digunakan contohnya perancangan, menjaga kesihatan, menjaga makan, menjaga solat di awal waktu, apa lagi, benda-benda macam tu lah yang nilai dia tinggi. Walaupun dibuat dalam, katalah solat di awal waktu mengambil masa 10 minit, tapi nilai dia tak sama dengan 10 minit, malah 15 minit di akhir waktu. Jadi kalau ayah-ayah faham benda ni, mereka akan meletakkan keutamaan. Jadi setiap perkara ada masanya, dan setiap masa ada perkaranya. Jadi apabila kita diamanahkan untuk bertugas di pejabat selama 8 jam, itu wajib kita buat. Jika tidak, harta ataupun hasil yang kita bawa balik tidak akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain pada 8 jam itu, itulah masa untuk keluarga. Dan masa untuk keluarga ni tidak semestinya banyak sebenarnya, tuan. Dia tapi lebih pada kualiti, ya. Dan untuk mencari kualiti tu, kita kena tahulah apa keperluan anak. Saya bagi contoh, kalau dalam workshop saya kalau ada ibu dan ayah, saya akan pisahkan antara ibu bapa dan anak-anak, pisahkan mereka, tapi kita bagi soalan yang sama. Kita tanya mak dengan ayah, apakah perkara yang kamu buat yang anak paling suka? Kita tanya. Maka ayah-ayah, mak-mak akan jawablah, pergi mana? Pergi Legoland, pergi Disneyland, semua yang land tu, pergi Thailand, apa semua tu kan. Maknanya melancong, pergi berjalan-jalan, semuanya memerlukan duit yang banyak. Tapi bila kita tanya sekali lagi, berapa kali kita boleh buat dalam setahun benda tu, mereka akan mula ragu-ragu. Mungkin sekali, mungkin 2 tahun sekali kerana kos yang tinggi. Tetapi jika kita tanya soalan yang sama kepada anak-anak, Masya Allah, jawapan mereka sangat-sangat menyentuh hati, sangat-sangat membuka minda kita. Ini
peristiwa benar yang berlaku dalam workshop saya. Bila saya tanya anak, apakah perkara yang kamu paling suka apabila mak dan ayah lakukan? Jawapan dia tak ada langsung yang pergi holiday ke, pergi mall ke, makan sana makan sini. Tapi jawapan dia, bila mak sikat rambut saya pagi-pagi, bila ayah hantar saya pergi sekolah naik kereta, petang-petang ayah balik happy, senyum-senyum, peluk-peluk, naik motor pusing kampung. Masya Allah. Bila kita tengok benda tu, terus kita sedar bahawa Masya Allah, benda yang kita nak bagi dekat anak-anak, kadang-kadang anak-anak tak nak pun benda tu. Yang mereka nak ialah pelukan kita, bahasa kita yang cantik, bahasa yang penuh motivasi. Contohnya apabila kita balik ke rumah kan, kita bergurau dengan anak, tekan loceng rumah tu pun kita dah bergurau dah. Belum masuk rumah lagi kita dah bergurau dengan loceng rumah. Tekan yang lama sikit, ting, macam tu. Jadi anak dengar pun, anak tu, oh ayah dah balik, ayah happy. Itu pun dah satu pemberian yang sangat besar kepada anak-anak kita dengan menggembirakan mereka. Dan lepas tu masa kita duduk rumah makan, tengok TV, berinteraksi, semuanya jadi berkualiti, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada coach ya, atas tip tentang betapa pentingnya masa ayah ya, masa ayah, dan juga sebentar tadi kajian ataupun dapatan daripada workshop yang dibuat oleh coach sebentar tadi, menunjukkan kadang-kadang mak ayah nak membahagiakan dengan pelbagai perkara yang extravaganza ya, tapi rupa-rupanya sikat rambut ya, boleh bersama bercakap. Kalau kisah Nabi Yusuf itu, ayah Nabi Yusuf itu bercakap, mengeluarkan potensi Nabi Yusuf sekali sahaja yang dirakamkan dalam Al-Quran, dan lepas itu terpisah lama, tetapi perkataan, peluang bercakap dengan ayahnya yang amat penuh inspirasi, itulah yang dibawa oleh si anak, dan si anak itu akhirnya menjadi seorang pemimpin, akhirnya membawa balik, dan anak ini tidak berdendam dengan abang-abang yang pernah membuat perancangan yang tidak berapa menarik ketika waktu kecil-kecil dahulu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Coach Zaid Muhammad daripada Smart Parenting. Coach, terima kasih, kita berjumpa lagi insya-Allah. Sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan pada Coach Zaid Muhammad atas perkongsian sebentar tadi. PKP, peluang keluarga positif Ustaz ya, ataupun dalam masa yang sama dia boleh jadi peluang keluarga pecah, ataupun sebenarnya kalau kita lihat kepada ayat yang ke-77 tadi, peluang untuk kita mengumpulkan pahala ya, apabila ayah-ayah berada di rumah, apabila ayah-ayah mungkin selepas habis PKP nanti akan sibuk, tetapi emas tadi tu rupanya ada nilai berbeza Ustaz. Ada emas 999, ada emas yang 666. Rupanya kalau katakan dapat disusun, walaupun tak panjang, tetapi peluang seperti Nabi Yaakob bercakap dengan Nabi Yusuf, masa-masa yang amat berharga itu kerap boleh dilakukan, tetapi tidak semestinya memakan belanja yang besar. Rupanya itulah yang diingati, menjadi nostalgia kepada si anak Ustaz ya. Jadi ini adalah satu perkara yang amat-amat penting. Dalam tajuk kita pada hari ini, pinjamkan masamu ayah, kerana ia adalah satu hutang juga sebenarnya Ustaz ya. Bila bercakap tentang Malik Yaumiddin, padamu ya Allah, penguasa hari pembalasan, hari agama, ada kaitan dengan dain. Saya sebagai ayah ada hutang dengan anak, agar bila katakan masa itu diberikan, mendidik, Rabbayani Saghira, yang selalu didoakan, kita selalu doakan, moga-moga itu akan menjadi satu pelaburan yang berharga sehingga kan kita dapat syurga di rumah, dan akhir sekali di hujung sana, kata Coach Zaid tadi, dapat family room Ustaz ya. Family room namanya syurga Aden, disebabkan boleh dalam surah At-Tur itu ya, masuk dengan anak sekali, dengan zuriat-zuriat sekali, lantaran ayah menggunakan masa untuk mendidik bab iman. Mendidik bab iman. Itulah pertemuan kita. Pertemuan kita panjang ke pendek, tapi bila bertemu pendek itu bercakapnya baik, bercakap membawa pada iman, insya-Allah
kita masa itulah yang amat diperlukan oleh ayah-ayah. Jangan banyak outsource sangat Ustaz ya. Kadang-kadang mungkin ayah outsource belajar matematik, cikgu A, belajar Quran Ustaz B, kemudian apa lagi? Macam-macam, dan outsource pada iPad dan juga telefon. Ini perkara yang perlu diberi. Ya, sentuhan perlu diberi. Baik, dengan itu kita harapkan ada 1, 2, 3 kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini, ya, daripada ayat surah Al-Qasas ayat yang ke-77 hingga 80. Mari kita sama-sama lihat apakah yang perlu boleh kita laksanakan bersama. Yang pertama ialah untuk bina syurga di rumah, apa yang perlu kita buat ialah uruskan masa bersama keluarga dan pastikan masa itu adalah masa yang boleh bawa menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bina rumah di syurga, kita menambah lagi amalan dan amalan, ya, agar amalan kita bersama anak, bersama isteri, bersama ahli keluarga adalah menuju akhirat pada setiap masa. Dan apakah perjuangan untuk masuk syurga sekeluarga? Kena bina jadual seperti mana Coach Zaid berkongsi sebentar tadi. Rancang agar segala apa yang dibuat itu adalah membawa pada pendidikan, agar dalam dan luar rumah kita, anak kita, urusannya semuanya boleh membawa sampai ke akhirat. Perlu dirancang kerana bukan semua ketul emas pada setiap hari 24 jam Ustaz ya. Di analogikan pada 24 ketul emas itu bukan sama. Dia ada yang 666, ada 999. Kita harapkan walaupun masa pendek, ayah tetap bawa yang 999. Kalau panjang pun 999. Tak naklah jadi macam PKP yang Coach Zaid cakap tadi. Bawa emas 24 jam kan, 24 ketul, tapi membawa kepada peluang keluarga pecah pula lantaran emasnya emas palsu. Ustaz duduk kat rumah tapi bukannya tidak meluangkan masa ya. Moga-moga Allah pimpin kita. Ustaz, kalau boleh kita berdoa agar keluarga kita adalah keluarga PKP yang sentiasa mengambil peluang, kumpul pahala, sentiasa keluarga positif menuju syurga. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا Ya Allah, ya Tuhan kami, sempena bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini ya Allah, pada hari ini kami membaca petikan daripada surah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ini mendengar serta mengamalkan apa yang kami pelajari pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini ayah-ayah yang seimbang dunia dan akhiratnya ya Allah. Jadikanlah kami ayah-ayah yang tidak mengabaikan anak-anak dan istrinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pimpin kami ke syurga-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ayah yang mampu membawa anak isteri kami ke syurga-Mu ya Allah. Penuhilah hari-hari kami sempena PKP ini ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat buat keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ayah yang mampu membimbing ahli keluarga ke arah kebaikan ya Allah, bukan ke arah perpecahan ya Allah maupun kebinasaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami ayah yang memenuhi hari-hari kami dengan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada ahli keluarga kami ya Allah. Jauhilah kami daripada menjadi ayah yang menjadi contoh yang tidak baik kepada anak-anak dan isteri kami ya Allah. Sesungguhnya kami ini hamba yang lemah ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, baki umur kami Kau perbaikilah ya Allah. Kau penuhilah baki umur kami sebagai ayah yang berjaya di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami ini ayah-ayah yang mampu melahirkan anak-anak yang saleh ya Allah, yang mampu membimbing ahli keluarga kami menuju ke syurga-Mu bersama-sama ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selaku ayah kami memohon ampun dari-Mu andai ada kami melakukan kesalahan terhadap ahli keluarga kami ya Allah, andai kami cuai dalam melaksanakan tanggungjawab kepada anak isteri kami ya Allah, kepada ahli keluarga kami ya Allah. Kau jadikanlah kami ayah-ayah yang terbaik di dunia dan di akhirat buat ahli keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin min ya rabbal alamin. Alhamdulillah, moga-moga Allah menerima, mengkabulkan doa kita sebentar tadi tuan-tuan. Moga-moga Allah terus memberikan petunjuk jalan rasyada kepada kita yang sentiasa berdoa, kerana itulah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sentiasa berdoa, yang sentiasa memohon pada Allah pada setiap ketika. Allah menyatakan fa inni qarib, Allah ini dekat, Allah sentiasa menjawab. Syaratnya ialah kita juga kena menjawab Allah, kena beriman pada Allah. Allah akan pimpin kita, akan pimpin ayah-ayah, akan pimpin saya insya-Allah bersama tuan-tuan. Kita berdoa terus agar ayah-ayah memimpin masuk syurga sekeluarga. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, dalam bercakap tentang Al-Quran, Al-Quran ini sebagai mau'izatum mir rabbikum, sebagai nasihat daripada Tuhanmu. Ia menyebabkan kadang-kadang ada isteri nak menegur suami, tak dapat, ataupun ditegur tetapi memberi kesan yang negatif. Ada suami nak tegur isteri, ayah nak tegur anak, tetapi ada teguran yang amat berkesan, namanya mau'izatum mir rabbikum, nasihat, teguran daripada Tuhan. Makin banyak lagi ayah, ibu membaca Al-Quran, ia akan memberi kesan. Itu sebabnya kita mengadakan kempen World Quran Hour, di mana kita nak memastikan ramai membaca, mendapat mau'izatum mir rabbikum, sehinggakan keluarga tiba-tiba mendapat nasihat daripada siapa? Sudah tentunya yang paling tahu tentang diri kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesannya berbeza. Nasihat daripada manusia perlu, tetapi bila ia ditegur oleh Allah, bila hati ini sentiasa ditegur oleh Tuhan, datang teguran daripada manusia, ia akan lembut dan memberi kemajuan dalam keluarga kita. Dalam masa yang sama, peluang Ramadan ini adalah untuk kita membanyakkan lagi sumbangan kita dalam kempen wakaf, salah satu platform yang tuan-tuan boleh terlibat ke hospital dan pusat kesihatan seluruh negara. Harapnya dengan sumbangan tuan-tuan, wakaf ini kita menjejaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti angin bertiup pada bulan Ramadan. Ia mengena kepada orang kaya, orang miskin, orang memerlukan, orang tidak memerlukan. Itulah sunnah Nabi pada Ramadan. Moga-moga tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, ibu-ibu yang menemankan, adik-adik yang menemankan juga dapat bersama kita
terus mencontohi sunnah Nabi, membanyakkan infak di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita berada di hujung rancangan kita, Ustaz. Ya, insya-Allah ulangan program ini pada jam 10.30 di Astro Oasis dan juga 4.30 pagi ya, waktu sahur itu di TV Al-Hijrah, dan insya-Allah pada hari esok kita akan bersiaran daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam dalam tajuk lain. Kita akan terus memastikan harapnya kalam ilahi memberi manfaat dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.